OKU. Dan bersama saya di studio untuk membincangkan isu ini, Profesor Madya Dr. Aida Nur Ashikin Abdul Rahman, pakar pergigian ortodontik, dan juga Profesor Madya Dr. Mas Suryalis Ahmad, pakar pergigian penjagaan khas. Jadi, terima kasih kerana sudi bersama kami. Untuk definisi OKU terlebih dahulu, kita minta Profesor Madya Dr. Mas untuk berikan sedikit pencerahan. Apakah definisi terkini Akta OKU? Okey, terima kasih. Jadi jika kita merujuk kepada Akta OKU 2008, OKU merujuk kepada mereka yang mempunyai kondisi yang menjejaskan fungsi fizikal, intelektual, mental dan juga sensori dalam dalam jangka masa yang panjang. Dari aspek pergigian pula, warga OKU kami rujuk sebagai warga berkeperluan khas, dan ini merangkumi mereka yang mempunyai masalah yang menjejaskan fungsi fizikal, intelektual, mental, dan mereka memerlukan aspek penjagaan yang khas dan khusus di rumah dan juga apabila berada di klinik gigi. Jadi, apakah pentingnya untuk golongan OKU menjaga keperluan pergigian mereka? Kerana daripada definisi tadi, mungkin ada pelbagai sebab mengapa mereka tidak dapat lakukan penjagaan dan pembersihan gigi seperti mana kita. Okey, bagi individu OKU, mereka mengalami pelbagai cabaran dalam penjagaan kesihatan pergigian setiap hari di rumah dan juga apabila mereka berada di klinik gigi bersama doktor gigi. Antara cabaran yang mereka hadapi ialah kerana mereka tidak faham mengenai kepentingan penjagaan gigi itu sendiri, dan juga dari aspek tingkah laku. Mereka tidak ingin membuka mulut, mereka meronta-ronta, dan pada masa yang sama mungkin masalah keuangan. Jadi apabila berada di klinik gigi juga mereka takut ataupun mereka tak boleh nak duduk di atas kerusi. Jadi oleh kerana ini mereka mengelak untuk berjumpa doktor gigi, dan apabila mereka terpaksa berjumpa dengan doktor gigi, mereka mempunyai pelbagai masalah kesihatan pergigian, gigi berlubang, masalah gusi. Jadi kerana faktor-faktor pelbagai risiko sebenarnya dengan ubat-ubatan yang mereka ambil, kesan sampingan daripada ubat-ubatan. Jadi oleh kerana pelbagai risiko, pelbagai cabaran yang mereka hadapi, mereka terdedah kepada risiko yang lebih tinggi untuk menghadapi masalah kesihatan pergigian. Jadi seterusnya untuk bahagian kedua perbincangan ini, Profesor Madya Dr. Aida, apakah yang disebutkan sebagai pendakap gigi? Okay, pendakap gigi ini adalah juga lebih dikenali sebagai braces. Dia adalah perawatan ortodontik di mana appliance dipakaikan kepada pesakit yang mempunyai masalah gigi tidak tersusun dan juga mungkin rahang tidak harmoni, dan boleh terdatang daripada pelbagai jenis, iaitu daripada yang boleh melekat gigi yang tetap dan juga yang boleh tanggal. Dan di samping itu ada seramik, metal, ada pelbagai kita pilihan untuk membuat rawatan pendakap gigi ini. Jadi berdasarkan apa yang kita bincangkan tadi, perlukah golongan OKU memakai pendakap gigi? Bagi saya, golongan OKU juga mempunyai keinginan untuk kelihatan menarik dan juga keyakinan diri yang sama seperti bukan golongan OKU. Jadi sekiranya mereka mempunyai keinginan itu, sesungguhnya kita perlulah memberikan rawatan, dan gigi tidak tersusun ni boleh terjadi pada sesiapa saja. Tidak semestinya kepada yang bukan OKU ataupun yang OKU. Jadi sekiranya ada indikasi untuk memakai braces, kita akan memberikan perawatan itu. Seboleh-bolehnya mereka yang boleh bekerjasama untuk menjaga pendakap. Tapi apakah indikasi utama yang harus dilihat oleh ibu bapa dan penjaga kepada golongan kurang upaya ini supaya datang dan mendapatkan rawatan pendakap gigi ini? Indikasinya sekiranya pesakit ataupun warga OKU itu mempunyai masalah pertuturan, juga mungkin giginya tidak tersusun dan senyuman tidak begitu menarik. Jadi kita boleh membuat perawatan ortodontik untuk memberikan senyuman yang lebih menawan. Di samping itu juga fungsi pengunyahan itu, sekiranya gigi itu tidak tersusun dan mempunyai masalah rahang, akan terjejas. Jadi nak makan pun akan mungkin ada masalah. Jadi kerjasama yang diperlukan dalam dapat pendakap gigi ini bukan mudah seperti yang kita tahu.
ada golongan OKU yang mempunyai isu-isu yang lebih kepada kekurangan dari segi mental. Jadi mungkin mereka tidak faham keperluan pendakap gigi itu. Apakah antara cabaran-cabaran lain dan keperluan untuk mendapat kerjasama daripada golongan OKU sebelum mereka diberikan rawatan pendakap gigi ini? Profesor Madya, Dr. Okey, mula sekali kita akan mengenal pasti adakah pesakit ini sesuai atau tidak untuk menjalani rawatan pendakap gigi. Jadi setiap individu adalah berbeza. Jadi kita akan menilai setiap individu mengikut satu, komitmen untuk menjaga kebersihan gigi. Nombor dua, komitmen untuk datang untuk rawatan berkala, untuk rawatan susulan. Okey, dan juga komitmen untuk mengikut arahan daripada pakar ortodontik, kerana berdasarkan rawatan yang mereka terima, ada arahan-arahan yang perlu diikuti. Contohnya, jika mereka menggunakan pendakap gigi yang boleh ubah, jadi bila hendak makainya? Adakah malam saja, adakah siang saja, ataupun perlukah mereka memutar skru ataupun sebagainya. Jadi jika mereka menunjukkan komitmen untuk menjaga kebersihan gigi, untuk menjalani rawatan, untuk dapat datang ke rawatan susulan, jadi mereka sesuai untuk menjadi seorang pesakit ortodontik. Jadi jika mereka tidak boleh membuka gigi, membuka mulut pun apabila berada di atas kerusi pergigian, mungkin mereka tidak sesuai untuk menjalani rawatan ortodontik. Jadi di sini saya bekerjasama dengan pakar ortodontik dari segi memberikan motivasi, dari segi pengendalian tingkah laku, sama adakah pesakit ini sesuai atau tidak, dan juga jika sesuai, kami akan mengikuti pesakit itu secara lebih rutin untuk memastikan bahawa pesakit ini mendapat sokongan yang diperlukan semasa menjalani rawatan gigi, rawatan ortodontik bersama pakar ortodontik, memastikan pada masa yang sama mereka dapat menjaga kebersihan pergigian dan mulut mereka sewaktu rawatan dengan rawatan pakar ortodontik. Kalau individu itu mungkin sukar untuk memberi kerjasama sepenuhnya, bagaimana pula dengan sistem sokongannya dari segi bapa, penjaga dan sebagainya? Bagi pendapat saya dan juga pengalaman, sebenarnya selalunya warga OKU itu sendiri ada keinginan untuk menjalani rawatan ortodontik, dan mereka akan seronok dan gembira apabila kami meletakkan braces. Dari situ kita dah tahu memang sesuai warga OKU ini memakai dan menjaga. Dia boleh menjaga. Semestinya ada sokongan daripada ibu bapa dan penjaga untuk memastikan pemakanan mereka adalah yang bersesuaian dengan penjagaan gigi, dan juga untuk agar appliance tidak patah, dan juga untuk pembersihan tu kena lebih kerap, dan juga kita kena lebih pantau dengan lebih baiklah, kerana bila ada braces ada lagi banyak cabaran tu. Pendakap gigi ni adalah satu appliance yang melekat pada gigi kan. Tetapi sekiranya perawatan itu adalah boleh tanggal, jadi penjaga dan ibu bapa kena pastikan tidak hilang lah, dan juga tak salah letak. Itu penting. Tetapi dari segi penyusunan semula gigi ini ada banyak fungsinya, juga membantu dari segi kebersihan dan memudah carakan mereka yang telah pun membuat penyusunan semula untuk menjaga kebersihan gigi. Adakah dengan memakai braces ini juga kita mampu untuk memberi satu disiplin kepada golongan OKU yang mungkin sebelum ni kurang melihat kepada keseriusan menjaga kebersihan gigi? Profesor Madya, Dr. Mas. Mengikut pesakit yang kami rawat bersama, apa yang saya sedarlah, apabila mereka mendapat rawatan pendakap gigi, apabila mereka dapat melihat sekarang ni lebih cantik, gigi lebih teratur, mereka menjadi lebih yakin. Jadi keyakinan diri itu meningkat, mereka akan jadi lebih berminat sebenarnya untuk menjaga kebersihan gigi selepas itu, sebab mereka dah dapat melihat impaknya apabila datang ke klinik gigi mendapat rawatan. Jadi secara tidak langsung tanggungjawab terhadap penjagaan kesihatan pergigian itu meningkat di kalangan pesakit kami, golongan OKU yang mendapat rawatan pendakap gigi. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya, Dr. Aida. Terima kasih Profesor Madya, Dr. Mas kerana sudi bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia pagi ini. Saya harap mereka di rumah telah dapat manfaat daripada perbincangan ini. Seterusnya kita akan bersama dengan Ustaz Nabil Ahmad.